forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil Amir terhadap isu Muhyiddin mohon pasport bawa keluarga cuti ke UK. Saya baca detail sikit. Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Seksyen atas beberapa alasan, termasuk sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarga di luar negara. Muhyiddin 76 yang juga pengurus CPN dan Bersatu berkata ia adalah suatu kebiasaan di mana beliau akan membawa keluarganya untuk bercuti selama sebulan setiap tahun. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamil Amir. Di akhirnya kita komen macam biasa. Saya mendapat berita hari ini apabila Berita Harian melaporkan. Balik pada berita saya. Apabila Berita Harian melaporkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Seksyen atas beberapa alasan, termasuklah sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarga di luar negara. Jadi atas asas itu, ia adalah suatu kebiasaan di mana katanya beliau akan membawa keluarganya untuk bercuti selama sebulan setiap tahun. Sebab itu pasportnya telah pun ditahan oleh pihak mahkamah dan melalui peguamnya beliau meminta supaya pasportnya dikembalikan bagi membolehkan untuk dia bercuti selama sebulan. Kerana bekas Perdana Menteri itu berkata perancangan untuk bercuti tahun ini tidak terkecuali dan ingin membawa keluarganya ke London di United Kingdom pada akhir tahun. Jadi percutian itu penting bagi membolehkan masa diluangkan bersama keluarga kerana diri dan keluarganya amat tertekan tahun ini. Saya difahamkan daripada ejen pelancongan bahawa adalah sukar untuk mendapatkan tiket penerbangan dan mengatur perjalanan percutian untuk jumlah orang yang ramai secara sekaligus ke London, terutama berdekatan dengan Christmas dan Tahun Baru. Oleh itu, langkah berjaga-jaga diambil untuk menempah tiket penerbangan bagi saya dan isteri terlebih dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Jadi saya haraplah katanya mahkamah dapat membenarkan permohonan supaya boleh meluangkan masa dengan ahli keluarga dalam percutian tahunan. Begitu katanya melalui affidavit sokongan yang difailkan melalui firman guaman Tuan Chetan Jetwani dan company pada 3 hari lalu. Jadi itu keadaannya. Tan Sri Muhyiddin dah minta kembalikan pasportnya sebab dia nak bercuti ke London selama sebulan. Ini pastinya akan menimbul persoalan, tapi saya tak mau menimbulkan polemik. Sama-samalah kita tengok. Cuma saya kata kalau mahkamah rasanya susah nak membenarkan, melainkan kalau ada kecemasan untuk dapat rawatan perubatan. Sebab beliau memang selalu pergi ke Singapura untuk mendapat rawatannya, saudara. Dia mohon supaya dilepaskan untuk dapat rawatan. Itu saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk bercuti ni rasa-rasa, tak tahulah. Kita dengarlah sama-samalah, kita tunggu apakah keputusan mahkamah. Oh, lama saudara, cuti di London sebulan. Itu kelaziman. Oh, barulah kita tahu saudara. Hebat Presiden PBM bercuti sebulan di kota London. Saya tak cakap apa saudara, ini menurut permohonan yang saya baca saudara, menurut laporan Berita Harian. Jangan marah saya saudara. Dan saudara, saya agak kadang-kadang lah saya semalam lah bila Parlimen bersidang, saya pun hairan bagaimana sikap antara pimpinan-pimpinan atau perwakilan. Semalam saya dah bercakap tentang ketidakpedulinya ahli Parlimen tentang untung nasib rakyat. Saudara, sebagai contoh, saudara, ini sebagai contoh. Pada 8 Oktober 2022, ketika itu kerajaan, dalam kerajaan ini, antara menterinya adalah terdiri daripada pemimpin daripada parti PAS, iaitu timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Waktu beliau menjadi menteri pada 8 Oktober, Tuan Ibrahim Man, 8 Oktober 2022, semasa jadi menteri, dia telah pun mengumumkan, ini pengumuman menteri saudara. Menteri merupakan dasar kerajaan. Katanya bahawa kerajaan telah pun memutuskan bahawa mulai tahun 2023, tahun inilah saudara, kerajaan akan menggunakan kenderaan elektrik EV bagi kegunaan semua jemaah menteri. Itu kenyataan beliau sewaktu beliau jadi menteri. Dan selalunya saudara, apa sahaja yang telah pun diputus oleh kerajaan terdahulu, bila datang kerajaan yang baru, keputusan-keputusan itu akan dilaksanakan. Dia tak boleh nak buang semua saudara. Dan saudara, kerana ia telah menjadi dasar dan pelaksanaan
ia perlu diteruskan. Ini kadang-kadang ahli-ahli parlimen memang tak faham mentadbir kerajaan macam mana. Jadi, apa yang berlaku saudara, pada 13 Oktober 2023, sewaktu pembentangan bajet Madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa antara juga wang akan digunakan sebahagian daripada wang pertukan. Saudara, 393.8 bilion itu antaranya adalah untuk pembelian kenderaan resmi menteri. Itu merupakan kenderaan elektrik EV sebagaimana yang diputuskan oleh kerajaan terdahulu. Itu faktanya saudara. Sebab keputusan dah dibuat tahun lepas. Dan semalam ahli parlimen kawan saya, sahabat saya, saudara Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman. Waktu dia membuat perbahasan di parlimen, tiba-tiba dia menyentuh dan mempersoalkan pembelian kereta resmi menteri sebagai satu kritikan. Dia kata tak sepatutnya berlaku. Kenapa mesti kerajaan membeli kereta-kereta EV, electrical vehicle ni untuk kenderaan resmi para menteri. Saya tengok tu, apa hal lah wakil rakyat ni? Kenapa tak disemak bahawa itu semua dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun ini untuk melaksanakan semua itu telah pun terancang dalam program kerajaan sewaktu timbalan Presiden PAS jadi menteri. Timbalan Presiden, sahabat saya, saudara Latif, ahli parlimen Kuala Krai, anda perlu ingat, ini adalah keputusan timbalan Presiden PAS waktu beliau menjadi menteri untuk membeli kenderaan resmi semua menteri-menteri merupakan kereta jenis EV, electrical vehicle. Apa yang berlaku dalam bajet lepas, sebahagian daripada dasar kerajaan itu dilaksanakan. Jangan tuduh. Sebab itu saya kata, wakil rakyat kena buka, kena tengok, kena siasat sebelum bercakap secara sembrono. Malu. Sebab keputusan itu dibuat oleh timbalan Presiden anda. Saya bukanlah nak marah sangat, tidaklah saudara. Tapi kadang-kadang, jangan menggunakan kesempatan untuk menonjolkan bahawa korang sebut tahu ini tak betul, sedangkan benda ni tapik balik ke muka sendiri. Aduh, hai sahabat, lain kali buatlah kajian. Teman-teman yang menjadi ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, kena ingat, kena buat kajian dulu. Jangan masuk dewan terus cakap tak setuju. Ini dia kata dia tak setuju. Dia mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membeli. Dalam bajet itu ada antaranya pembelian kereta-kereta elektrik, EV, electrical vehicle untuk kegunaan resmi menteri-menteri. Tak patut berlaku. Sedangkan itulah dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan terdahulu yang menterinya adalah timbalan Presiden PAS. Saudara Masyur Nazir dia kata penyakit walaupun lupa lah kot. Saya tak boleh kata ini bukan mudah lupa saya. Ini kenyataan. Tak boleh buat sembarangan. Aduh, saudara. Okay, tuan-tuan, saya baca di TV lagi. Bekas Perdana Menteri berkata perancangan untuk bercuti tahun ini tidak terkecuali dan ingin membawa keluarganya ke London, UK pada akhir tahun. Katanya percubaan itu penting bagi membolehkan masa diluangkan bersama kerana dirinya dan keluarga amat tertekan pada tahun ini. Okay, tuan-tuan, macam-macam Bidin. Pasport kerapas nak minta pergi luar negara lah, nak pergi bercuti lah. Kes mahkamah kat Malaysia pun tak settle lagi, nak ada hati nak pergi bercuti dah. Okay, tuan-tuan. Mari kita menyokong kerajaan Puan Paduan dan PBB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.